Assalamualaikum. Hai semua. Apa benda hijau-hijau ni Umi? Ini ialah chutney pudina yang sangat sedap bila dimakan bersama tosai, idli ataupun roti naan. Chutney ni sebagai pencicah dalam masakan kaum India yang amat sedap. Ada rasa mint dari daun pudina, lemak-lemak dari kelapa parut dan sedikit masam dari penggunaan air asam jawa. Boleh simpan dalam peti sejuk dan ianya tahan sampai sebulan. Cara buatnya pun tersangatlah simple dan cepat siap. Pada anda peminat menu masakan India seperti tosai tu, bolehlah mencubanya. Jom ke dapur. Umi nak tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. 4 ulas bawang putih, potong kasar je. 3 batang cili padi hijau, 2 tangkai cili kering, potong pendek-pendek, 1 hiris halia, bukan 1 inci ya, kita hanya perlukan 1 hiris sahaja. 2 tangkai daun kari, ambil daunnya, 4 biji bawang merah kecil, potong kasar juga. Umi guna 1 genggam daun pudina, basuh bersih dan tos bagi kering, sedikit daun ketumbar, hiris. Okey, yang ini secara keseluruhan bahan-bahan utama yang diperlukan. Seterusnya, 1 sudu kecil biji sawi untuk kita tumis akhir nanti. Setengah biji kelapa parut tua. Lagi fresh kelapa parut ni, lagi berlemak dan sedap hasil chutney. Sedikit air asam jawa, bancuh pekat sedikit. Air asam ni boleh adjust ikut masam yang kita nak. Sedikit air mineral atau air yang telah dimasak, bukan air paip ya. Panaskan sedikit minyak masak dalam kuali, kemudian tumis bawang putih dahulu. Tumis bagi naik bau bawangnya. Kemudian masukkan bawang merah kecil, tumis pula bawang putih dengan bawang merah ni, bagi layu dan sedikit keperangan. Api biar sederhana besar dan rajin kacau untuk elakkan bawang-bawang ni hangit. Bawang-bawang dah nampak keperangan sikit tu, campakkan cili padi hijau. Bagi cili tu layu dan naik bau, baru masukkan daun kari. Sambung tumis lagi bagi naik bau daun kari tu. Dan biar daun kari tu layu sedikit. Akhir sekali barulah masukkan daun pudina dan juga daun ketumbar. Daun pudina tu terpulang, nak letak lagi banyak, lagi sedap dan lagi banyaklah kuantiti chutney kita. Daun ketumbar tu pula optional je. Ini masukkan nak bagi lagi naik aroma wangi dan tambah rasa sedap pada chutney pudina. Teruskan gaul je bagi kedua-dua daun ni betul-betul layu dan naik bau pudinanya tu. Dah wangi semerbak bau aroma bahan tumisan ni. Belum siap lagi chutneynya. Daun pudina dan daun ketumbar tu dah layu. Dah naik bau kuat daun pudina tu. Bolehlah tutupkan api. Alihkan dalam 1 mangkuk kecil dahulu. Biarkan suam-suam sikit, barulah nanti kita masukkan dalam blender. Sementara tu dalam kuali yang sama masukkan kelapa parut. Sangaikan sekejap, tanpa gunakan minyak ya. Sangai bagi kelapa parut ni kering sedikit dan naik bau aroma kelapa tu. Kalau nak tumis sekali dengan bahan-bahan tadi pun boleh je sebenarnya. Tapi bila buat macam ni, lagi sedap, lagi naik aroma bau kelapa parut tu. Dan makin berganda sedapnya rasa chutney kita. Dah agak kering ni, tengok tu warna kelapa parut pun dah nampak keperangan sedikit kan. Bolehlah tutupkan api dan sejukkan sekejap. Kemudian barulah masukkan bahan-bahan tumisan berserta kelapa parut yang telah disangai tu dalam blender. Tambahkan air asam jawa secukupnya. Air asam ni boleh letak sedikit dahulu ya. Nanti dah blend, boleh adjust tahap masamnya tu. Kuantiti yang Umi gunakan ni just nice je. Tak adalah rasa masam sangat.
Masukkan sedikit garam sebagai pelengkap rasa dan tambah rasa lemak pada kelapa parut tu. Kemudian masukkan air mineral sedikit demi sedikit. Jangan banyak sangat, cukup sekadar blender tu boleh kisar bahan-bahan ni dah mencukupi. Sebab kita tak nak chutney tu cair sangat. Kemudian kisar halus bahan-bahan. Siap kisar, masukkan dalam mangkuk kecil. Untuk kuantiti bahan-bahan yang Umi gunakan tadi, dapatlah dalam satu mangkuk sederhana besar gini. Baki-baki yang dalam blender tu nanti jangan dibuang ya. Bersihkan, ambil semua, pakai sudu atau spatula untuk kita bersihkan. Elakkan guna tangan ya, takut chutney cepat basi. Okey, siap dah chutney. Untuk tumisan daratnya pula, panaskan sedikit sahaja minyak masak, masukkan biji sawi, tumis bagi biji sawi tu meletup-letup sedikit, api biar kecil sahaja, tak nak biji sawi tu hangus. Dah meletup-letup gitu baru campakkan lada kering yang dah dipotong pendek dan juga daun kari dalam 7 ke 8 helai sahaja. Tumis 3-3 bahan ni bagi layu dan garing sedikit. Daun kari dan lada tu dah garing dan nampak keras sedikit, bolehlah angkat dan sirakan di atas chutney pudina yang dah siap tadi tu. Tengok tu dah nampak menarik warna chutney pudina ni kan? Rasanya pun teramatlah sedap. Rugi tak cuba tau. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, sharekan resipi ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Assalamualaikum, bye.